اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita selesai melaksanakan solat maghrib berjemaah sama-sama, dan mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan golongkan kita dalam golongan orang soleh dan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Uwais Al-Qarni dah jadi trademark bila ada kita buat program macam ni lah. Saya pun sebenarnya cerita ni pada mulanya saya kongsikan kisah Uwais Al-Qarni ni di Bukit Kutu. Kerana sebab kisah Uwais Al-Qarni ini dia ada kaitan dengan kita. Kalau kita dengar, kalau kita perasan, kalau kita hayati tentang kisah Uwais Al-Qarni ini, yang mana disebut sebagai manusia yang tak terkenal di bumi, yang tak dikenali di bumi, tak dikenali oleh makhluk-makhluk yang bernama manusia. Tetapi Uwais Al-Qarni ini dikenali di langit Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat kenal Uwais Al-Qarni, mendoakan kehebatan amalan Uwais Al-Qarni. Jadi kita tanya apa kehebatan Uwais Al-Qarni? Sehingga mana Uwais Al-Qarni ini Nabi SAW berpesan kepada Uthman bin Affan dan juga Umar bin Al-Khattab, akan datang suatu masa seorang lelaki akan datang ke Makkatul Mukarramah, akan datang ke Makkah. Maka kau carilah pemuda ini, di lehernya ada satu tanda. Maka kamu mintalah doa kepada pemuda ini agar dia mengampunkan kamu. Nescaya Allah akan angkat doa pemuda tersebut. Tidak akan ada halangan daripada pemuda ini bila dia mengampunkan, bila dia mengaminkan doa. Maksudnya dia minta saja apa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan makbulkan. Itu Nabi pesan pada Umar dan juga Uthman. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan macam tu, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya apa kehebatan lelaki ni? Contohlah kalau kita duduk ramai-ramai macam ni, Cik Aziz duduk cerita pasal MG dan sebagainya. Suatu hari dia cerita akan ada seorang ejen yang bakal aku kontrak. Contoh kan, kita tu tunggu-tunggu, betul tak? Siapa ke ejen tu? Dia ni background, dia mungkin boleh buat sebulan 1 juta, 2 juta sebulan. Jadi kita akan tanya. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Maka perkara itu berlaku hari ke hari berjalan seperti biasa. Sehingga mana kalau kita tahu Uwais Al-Qarni ini dilahirkan di Yaman, dibesarkan di Yaman, yang mana hari ini diserang oleh UK, US dan sekutu-sekutu hari ini diserang. Dia dilahirkan di Yaman pada tahun 597 dan dia meninggal pada 659 kalau tak silap saya. Dia hidup lebih kurang dalam 62 tahun, 63 tahun macam tu. Tetapi apa amalan dia yang hebat ni? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat ni, kau jumpa lelaki ni, minta doa lelaki ni. Macam kita, kau jumpa ni, kau dapat jumpa dia, apa yang dia present kat klien sampai close sebulan 200,000, 300,000. Contoh kita lah nak kejar kes hujung-hujung tahun kan. Nak kejar kes kecil mungkin lambat kan. Nak kejar kes besar, jumpa Syahrul, contoh Syahrul Ipoh kan, dia close besar, kita jumpa dia. Apa yang Rasulullah cerita pada Uthman dan Umar ni tentang kehebatan lelaki ni. Jadi kita nak tengok bagaimana kisah perjalanan hidup lelaki ni, yang mana Uwais ni sebenarnya dia merupakan seorang anak yatim piatu. Dan dia hidup di Yaman ini, dia hidup dengan mak dia. Dan mak ni lumpuh. Dia hidup dengan mak dia lumpuh. Bila kita cerita pasal mak, kita akan rasa, kita teringat kat mak kita. Sebab kita semua ada mak, kita semua ada ayah, kita semua ada ibu yang membesarkan kita. Tetapi untuk Uwais Al-Qarni ini, dia bukan sahaja tak ada ayah, tetapi dia ada mak, dan mak dia tu lumpuh. Dan Uwais Al-Qarni terpaksa menjaga mak dia siang dan malam, makan, minum, berbakti kepada mak dia ni. Sebab tak ada orang lain dah boleh jaga mak dia. Sehingga manalah Uwais Al-Qarni ini, dia sebagai seorang anak, dia tunaikan apa saja impian mak dia. Maksudnya apa saja yang mak dia nak, dia bagi. Apa saja yang mak dia minta, dia cuba tunaikan. Tetapi ada satu benda yang mak dia minta, dia tak dapat tunaikan. Apa dia tuan-tuan? Satu benda yang mak dia minta adalah Uwais
mak dah lama dah nak pergi Mekah, nak buat haji, tapi mak dia lumpuh. Tapi pada itu jarak Yaman dan Makkah jauh, beratus kilometer. Dia tidak ada Tesla macam sekarang, dia tidak ada Mercedes, dia tidak ada BM. Tesla baru tengok kan. Dia tidak ada kenderaan-kenderaan macam ni. Tetapi tuan-tuan, pada waktu itu unta dan kuda menjadi tunggangan untuk menuju daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi pada waktu itu mereka orang miskin, hidup kais pagi makan pagi. Apa yang menariknya pasal Uwais ni tuan-tuan, disebabkan dia nak tunaikan impian mak dia nak pergi haji tadi, apa yang dia buat? Suatu hari dia pergi cari anak lembu. Bukan buat korban, bukan naik anak lembu pergi haji. Dia bela anak lembu tu. Dia bela di lereng bukit. Setiap malam bila anak lembu tu dah nak masuk maghrib, dia bawa anak lembu tu naik letak atas kandang dia atas bukit. Dia bela di bawah, dan dia masukkan lembu tu dalam kandang atas bukit. Maksudnya dia buat kandang ke atas. Setiap hari dia angkat, dia bawa naik atas. Buat turun esok pagi, petang buat naik atas. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, apa salahnya kau bina ban kat bawah tu, kandang kat bawah tu, betul tak? Tetapi inilah disebut sebagai vision. Kita belajar tadi, dia nampak apa yang dia buat sebenarnya. Dia letak kandang di atas supaya dia dapat mendukung setiap hari anak lembu itu buat naik dan buat turun, naik dan turun. Dan pada waktu yang sama anak lembu itu membesar. Daripada anak lembu yang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, akhirnya selama 8 bulan dia berulang-alik naik turun. Anak lembu itu hampir 80 kilo, 100 kilo beratnya. Tetapi apa yang kita perasan bukan saja lembu itu yang besar, dan Uwais punya body pun kuat, besar, sasa. Dan dia punya body untuk mengangkat lembu yang 100 kilo itu sudah jadi biasa. Sebab itu adalah training dia. Dia bukan buat semata-mata nak naik lembu tu pergi haji, tak. Dan akhirnya cukup 8 bulan tuan-tuan. Cukup 8 bulan. Apa yang dia buat adalah dia ambil mak dia pada waktu itu musim haji. Dia dukung mak dia. Dia letak kacang, uncang, makanan di pinggang dia, dia ikat. Dia dukung mak dia daripada Yaman ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan haji. Sebab bila kita tengok keadaan ni, kita nampak pengorbanan, vision dia nampak tadi kan. Dia buat pengorbanan yang sangat besar. Dia beli anak lembu, dia bela daripada kecil sampai besar. Dia train every day, dia buat daripada kecil. Mungkinlah kalau kita kata orang kata kat dia gila tuan-tuan. Orang kata dia gila. Sebab apa? Apa yang bodoh sangat? Kandang boleh buat kat bawah, kau pergi buat atas bukit. Tapi sebab apa? Sebab dia tahu masa tu apa yang dia nak capai. Goal dia adalah dia nak bawa mak dia daripada Yaman ke Makkah dengan cara dia mendukung mak dia. Akhirnya dia dapat membentuk tubuh dia yang sasa, kuat, dan dia berjaya bawa mak dia ke Makkah. Dan di depan Kaabah tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sembuhkanlah penyakit makku. Dan mak dia tanya, kenapa kau berdoa untuk mak saja? Kenapa kau tak berdoa untuk kau sekali? Dia cakap, cukuplah Allah ampunkan dosa mak, Allah beri kebaikan pada mak, dan insya-Allah bila mak berada di syurga nanti, saya juga akan mendapat syafaat syurga sebagai seorang ibu, anak yang jaga ibu tadi. Dan akhirnya pada saat itu penyakit sopak yang dia ada dekat leher ni dia hilang. Dia hilang sikit kan. Ada satu sedikit saja tanda. Tanda itu sebenarnya adalah dia panggil asbab untuk Omar dan Osman jumpa dia dan minta doakan kepada mereka berdua agar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita ni macam pelik. Tapi inilah cerita yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana boleh menjadi pengajaran kepada kita. Saya suka cerita benda ni sebab dia ada kaitan dengan hubungan diri kita dengan mak ayah kita. Bagaimana pengorbanan Uwais menunjukkan dia menjaga mak dia daripada kecil, sehinggalah dia besar bawa mak dia daripada Yaman ke Makkah. Begitu juga kita sebagai seorang anak hari ini. Saya suka sebutkan, adakah kita pernah tunaikan impian mak kita? Pernah mungkin. Adakah kita tahu apa impian mak kita yang paling besar yang dia nak dalam hidup dia? Adakah kita tunaikan? Mungkin siapa-siapa yang ada mak sekarang ada peluang untuk penuhi hasrat tersebut. Saya dah tak ada mak,
Ramai yang dah tak ada mak mungkin. Dan benda itu dah kita tak boleh nak buat apa sebab kita hanya mampu berdoa untuk mak ayah kita. Tetapi yang masih ada mak, inilah peluang kita untuk kita berbakti kepada mak kita, ayah kita, kerana syurga kita di bawah tapak kaki mak kita. Kita ambil iktibar contoh dengan kisah Uwais Al-Qarni tadi. Kenapa Cik Aziz share benda ni? Sebab kita mengejar impian kita hari ini, kita nak start club. Saya rasa semua orang nak start club, nak MDRT. Kita yakin bila kita start club, kita ada duit. Bila MDRT lagi banyak duit. Naik MDA, naik Premier dan sebagainya, dapat duit banyak. Kadang-kadang kita telah letakkan limit bahawa bila kita dapat duit nanti, kita akan penuhi impian kita. Kita nak beli apa? Nak beli kereta, kita nak beli rumah, kita nak saving untuk anak, kita nak bagi benda kepada wife kita. Kadang-kadang kita lupa mak kita. Kadang-kadang kita lupa mak kita. Mak kita kat rumah tu tuan-tuan, dia bukan saja nak kita call dia, kita tanya khabar dia. Dia nak juga doa pada kita. Dia nak kita ingat pada dia. Tapi kalau kita ada duit, kita lupa kadang-kadang. Sebab mungkin bonus minggu depan, bonus kan, kita nampak duit banyak kita bagi. Sebenarnya mungkin dia orang tak nak duit. Dia orang nak kita balik jumpa dia orang, sembang dengan dia orang, cakap dengan dia orang, dengar dia meluah. Itulah mak kita nak. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang ada ni, siapa yang masih ada mak ayah, buatlah kebaikan kepada mereka, berbaktilah kepada mereka sebaik mungkin. Jadilah macam Uwais Al-Qarni. Kalau lah contoh ustaz cakap dah jadi macam Uwais Al-Qarni, esok lusa jumpa Cik Aziz, Cik Aziz saya nak pindah branch, saya nak balik, contohlah dia duduk Johor, nak balik Johor lah, nak duduk dengan mak saya. Bukan macam tu. Maknanya ada cara macam mana kita nak berbakti kepada mak ayah kita. Tuan-tuan, saya cerita kisah saya ni, saya cerita. Mungkin kisahnya agak sedih. Kalau saya cerita ni mungkin agak sedih. Kisah berbakti lah, berbakti. Saya arwah mak saya meninggal pada umur pada tahun 2018. Pada waktu itu saya bekerja sebagai tentera kan, tentera. Tapi dalam masa yang kecil tu kita membesar, saya orang susah. Kalau siapa pernah tengok Facebook saya dulu hidup dalam keadaan rumah saya memang atap zinc. Lepas tu kayu-kayu tu kayu-kayu yang tampal je. Tak ada tandas, tak ada air, tak ada elektrik. Pada tahun 2000, tak silap saya 2000, masa tu tahun 2001 lah kot. Masa tu saya start darjah 1. Sebab berlaku konflik ni sebab perpisahan. Mak ayah saya berpisah. Jadi mak saya suri rumah. Hidup tu sangat susah, da'i. Jadi bila keadaan macam tu, saya nampak mak saya ni struggle kan. Keluar cari duit, nak belanja anak sebagainya. Susah. Nak mandi saya petang-petang saya akan ambil air dari telaga, saya bimbit bawa balik kat rumah. Sebab orang perempuan tak boleh mandi kat luar. Kita orang lelaki ni pakai kain mandi kat telaga je lah kan. Air tak ada, pasang lilit dan sebagainya. Tapi saya akan selalu ingat arwah mak saya sebut, dia sebut apa? Dia sebut sebab walaupun susah tapi tanah pusaka banyak. Tapi tanah pusaka tu banyak nama lah. Orang sekarang kan banyak nama, nak jual susah. Dia sebut, Lim, Umi nak jual lah tanah, Umi nak pergi haji, nak pergi umrah. Itu ayat tu saya selalu dengar. Tapi bila kita dengar, kita masa tu sekolah rendah, sekolah menengah, kita tak kerja, tak mampu. Bila kita bekerja dalam tentera, tak banyak income, saving pun tak banyak, tak boleh nak bawa. Sampailah bila saya join Takaful, ada 2 income, saya start saving. Jadi banyaklah sikit daripada sebelum ni. Bila start saving, saya dah ada tanam impian, saya nak bawa mak saya pergi umrah. Bila sampai waktu pada tahun 2017, saya dapat Star-Club Summit. Summit pada experience. Masa tu ada Taiwan punya Star-Club. Dalam masa yang sama, saya dah register arwah mak saya ni, arwah dah sebut dah, arwah mak saya ni untuk pergi umrah bulan 7, tak silap saya. Register dan pergi kursus sebagainya. Tiba-tiba tarikh Star-Club keluar bulan 7 dan saya tak boleh nak cash in dulu sebab first trip. Maka saya terpaksa postpone nak pergi umrah dengan mak saya. Itu impian dia. Tapi yang Star-Club Taiwan tu impian saya. Tapi yang Star-Club yang pergi umrah tu impian mak saya. Tak apa, saya cakap kat umi saya, tak apalah Mi, kita pergi lepas saya balik Taiwan. Bila balik Taiwan, balik lepas tu bulan 7 tak silap, kita nak pergi lebih kurang dalam bulan 9, bulan 10 macam tu.
Sekali lagi tuan-tuan, ujian nak cerita. Arwah mak saya ni lepas pada pisah tu, dia baru kahwin lah masa tu pada 2017 tu kiranya baru berkahwin. Dalam setahun dua, lepas tu arwah ayah tiri saya ni kena kencing manis bulan 8 tu. Kena potong kaki. Sepatutnya saya dah plan nak pergi dengan mak saya, nak pergi umrah balik. Bila kena potong kaki, kena potong jari-jari, bukan kaki, kena potong jari, maka mak saya kena jaga dia. Jadi bila kena jaga, pada waktu itu saya cakap kat dia, tak boleh begini sebab kita ada tanggungjawab lebih besar. Tanggungjawab dia pada suami. Maka pada waktu itu sebenarnya dia nak pergi juga, tapi tak bolehlah, kita faham tanggungjawab utama adalah suami. Maka postpone lagi. Dan pada waktu itu tuan-tuan, ayah tiri saya ni meninggal bulan 12. Jaga meninggal bulan 12. Bila meninggal bulan 12, tak ada masalah, kita faham, jaga-jaga. Lepas tu dah okey, kita plan nak pergi lepas ambil edah. Nak ambil edah mungkin dalam bulan 3 bulan 4. Ini impian dia nak cerita. Nak dijadikan cerita tuan-tuan pada 18 hari bulan 1. 18 hari bulan 1 2018. Tadi 2017. Saya masa tu duduk di Mindef, mesyuarat pagi, adik saya call. Mak saya tak sedar, demam. Semalam dia demam, pagi tu dia solat subuh, nak bangun tak sedar, demam. Demam. Tak gerak, tak sedar. Saya cakap tak sedar, okey. Saya ingatkan tak sedar, tak bangun tidur kan. Okey. Dia telefon balik 5 minit. Umi tak ada, Umi meninggal. Shock kan, kejut kan. Jadi bila terkejut itu, kita pun rasa tak nak buat apa. Saya pun bagi tahu dekat pengurusan yang saya pergi meeting kat Mindef tu. Saya start kereta, dalam on the way balik kereta saya call kawan-kawan saya suruh beli tiket flight yang sebenarnya askar pun uruskan penggerakan saya semua sekali balik. Dan pada waktu itu balik sampai di Kelantan memang saya tak ada. Nak kata cubaan 3 kali tadi untuk kita pergi umrah, nak tunaikan impian dia, tak berjaya. Jadi nak cerita kat sini, dia mungkin sedih lah sikit kan bila nak cerita balik kan. Tapi cubaan tu ada. Tapi bila berlaku tu galat. Dan lepas tu 2019 saya pergi, saya dengan wife saya. Bila tengok anak pimpin tangan mak, dia rasa macam something. Jadi bila cerita pasal wife tadi tu, kita boleh kaitkan dia cerita je. Sebab bila teringat pasal wife tu, cerita ni lah. Saya akan teringat pasal mak saya. Dia agak macam touching. Mungkin semua ada pengalaman tu lah. Cuma yang ada mak lagi, ada ayah lagi, usahalah. Kita ada masa, kita ada duit kan, bagi duit kat dia orang cukup. Dia nak pergi mana, umrah tu utamanya, haji umrah. Sebab saya rasa mak ayah kita ni kalau orang dulu, dia memang impian dia memang nak pergi sangat, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi sangat. Mungkin dulu tak mampu, tapi sekarang kita anak-anak yang ada duit, pergilah, usahalah cari.